Bagaimana fitnah ini sebenarnya boleh memberi kesan dan kesan dan juga dari sudut mental terutamanya kepada mereka yang difitnah ni. Dan saya nak baca salah satu komen rakan kita di Facebook sebelum kita kepada Dr. Mastura. Okey, dari Alia Maisara yang berkata, Assalamualaikum wanita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best topik hari ini, gara-gara fitnah zaman sekarang, fitnah dunia banyak. Kita harus berhati-hati. Kadang-kadang fitnah datang dari saudara terdekat, amat menyakitkan. Gara-gara fitnah, sesebuah hubungan boleh terputus. Gara-gara fitnah juga tak mustahil akan mengakibatkan seseorang itu depres hingga bertindak di luar jangkaan. Hati-hati dengan lidah. Lidah lebih tajam dari pedang. Ini sangat-sangat betul apa yang Alia Maisara kongsikan tadi. Dan berbalik kepada Dr. Mastura. Tadi saya ada bertanya tentang bagaimana seseorang yang difitnah itu merasakan hidupnya sangat-sangat gelap, terutamanya dalam keadaan teknologi yang sangat-sangat mudah di hujung jari. Sesiapa sahaja boleh berkongsi apa sahaja. Macam mana sebenarnya, doktor, kita nak memberi kefahaman kepada orang ramai yang apa sahaja yang kita tulis, apa sahaja yang kita ungkapkan itu sebenarnya ada liability kepada kita juga. Kita kena faham yang apa kita katakan kepada seseorang itu akan memberi kesan kepada emosinya, psikologinya dan kedepannya nak berdepan dengan orang ramai. Macam mana, doktor? So dari segi orang yang menulis tu pula, saya rasa kita kena topik satu hari kita bincang. Psikologi. Yes, bab pemfitnah. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab ada banyak-banyak jenis perangai manusia dalam dunia ni, dan kita juga kena tengok sama ada dia ada primary gain. Are they getting something out of this? You know, tak semestinya semua orang yang cakap benda-benda libel, fitnah, benda semua ni just dari segi hati dia geram, marah ataupun nak want to watch the world burn. Not necessary. So kita ada benda-benda yang mereka lalui juga yang maybe we should try to understand. It's not fair to just vilify everybody. Orang yang tulis benda-benda ni niat dia mesti jahat, tak semestinya juga. But today kita nak fokus kepada orang yang difitnah. So bila orang tu difitnah, a lot of negative emotions, emosi, perasaan yang negatif yang akan timbul. Most of the time, benda pertama yang akan timbul tu rasa marah. Dan bila rasa marah, ada rasa anxious juga, risau. What if I go online now, benda-benda baru pula orang tulis. What if my family members pula dapat tahu, tanya-tanya benda. And then, if this carries on, lama-lama kelamaan, jadi kemurungan, depression. So, benda-benda ni, benda emosi yang negatif yang kita perlu identify. Identify, kenal pasti, dan do something about it. So macam saya cakap tadi, social media enrichment equals to engagement. Dia vicious cycle. The way media is set up, they want you to be upset so that people write about it, so that orang baca, so that you get stuck in that. That is the algorithm. Yes, that is the algorithm. Itu tujuan dia sebenarnya. That is the vicious cycle. Kitaran toxic. Ya, so kita kena try break that cycle, kitaran tu. So kalau saya guna perkataan enrichment tadi sama dengan marah, so kita boleh guna tip-tip daripada anger management. Sebelum you cakap apa-apa, berhenti, stop, think, what should I say? Do I need to say anything? Perlu ke saya cakap apa-apa? Itu yang lebih penting sebenarnya. So kalau kita ikutkan konsep-konsep sunnah pun, you stop, do something else first, take a break. That break tu daripada immediately responding to the messages is very important. It gives you time, beri masa untuk fikir apa yang saya patut buat. Boleh tak saya cool down sikit? Dan cara nak cool down tu banyak cara dia. Relaxation techniques. Ada banyak relaxation techniques yang kita boleh belajar. Deep breathing, meditation, berzikir. Okay? And then bagi mereka yang dah try dah deep breathing semua ni, yoga apa benda semua dah berzikir, tak boleh juga. Ada banyak energy pent up kan, marah kan? Go exercise. Please. I penyokong besar untuk exercise. Kena exercise. Alright? Vent out all the energy tu. You dah tenang. You dah rasa, okay, saya boleh analyse sekarang apa nak buat. Come back to the problem. Think about it, baru you respond. Ini macam dalam rumah tangga pun boleh praktikkan ni. Di mana-mana. Marah jangan cakap waktu tu. Apa yang Dr. Mastura katakan ini tadi ada kaitannya dengan apa yang dihantar komen oleh penonton kita. Daripada Quratul Ain, dia kata,
menanggung depression sebab kena fitnah 2 bulan dan membawa ke setahun lebih, menanggung malu besar akibat kena fitnah dari manusia yang tidak bertanggungjawab. Ini sebenarnya point. Orang yang memfitnah tadi tu tujuan dia untuk memporak-perandakan, untuk menghancurkan dan sebagainya. Tadi doktor dah kongsikan tentang apa tips yang kita boleh lakukan. Tetapi kadang-kadang kita harus akur, tak semua orang mampu untuk berfikir secara rasional dalam keadaan-keadaan tertentu. Kadang-kadang kita pun tak tahu siapa kawan kita ni. Kawan-kawan dengar, baca gosip tu. Tapi kawan-kawan kadang-kadang, aku nak tanya ke tak? Kadang-kadang dia tak tanya kat kita, dia tanya kat kawan lain. Betul. Yalah, betul lah. Dia begitu. Ini sebenarnya yang memberi kesan yang lebih besar kepada individu yang difitnah ni. Apa peranan orang di sekeliling? Bila kita mendengar, kita membaca perkara, berita yang tidak benar tentang individu yang kita kenali, apa yang perlu kita lakukan? Adakah kita join sama the bandwagon ataupun sebenarnya kita harus membuat sesuatu sebenarnya? Okey. So untuk jadi sokongan, social support bagi mereka yang difitnah tu, satu konsep je yang paling penting, empathy. Empathy ni berbeza daripada simpati. Simpati tu more of distant, dari jauh, kesiannya, and then you move on. Empathy ni konsep dia lain. Konsep dia kita perlu letak diri kita di situasi orang tu. Put yourself in that person's shoes. Okay? And then the concept of non-judgmental. Kita tak bagi judgement langsung. Kita tak nilai diorang langsung. Dengar je apa yang diorang cerita. Okay? And then the other concept is untuk rasa beritahu validation. Validation ni bukan mengiya-iyakan sahaja. So bila katakan you cerita pada I, I rasa macam malu nak letak tempat kat mana, nak balik kampung susah. Aib. Yes, aib. So the concept of validation tu, yes, I understand why you feel that way. Saya sendiri tak boleh nak bayangkan sebab saya tak pernah lalui, tapi saya faham kalau orang mana-mana lalui apa yang you lalui, Fiza, dia orang pun akan rasa macam tu. Itu konsep dia. Empathy. Yes, empathy. Bukannya kita lagi api-apikan, bukannya kita pun ya betul lah. Agaknya betul lah kan Yana kan? Bukan macam tu Yes. Ingat tu cik-cik orang. Jadi empathy dan juga validation ini dua perkara yang penting untuk orang sekeliling, orang kata membantu mereka yang difitnah. Tapi kan Puan Sarita mungkin boleh kongsikan juga, I ni dah difitnah ni, I dah malu besar dah ni. Tetapi kan mungkin ada dalam setengah orang rasa takut untuk membawa kes ini ke mahkamah. Mungkin takut nak benda tu diperpanjangkan ataupun lebih malu besar lagi, membuka aib yang tak sepatutnya orang lain tahu, tiba-tiba satu dunia pula tahu. Dan mungkin ada orang beranggapan bahawa mahkamah sama dengan mahal. Mahkamah sama dengan duit yang tinggi. Jadi bagaimana... Yang mahal tu bukan mahkamah. Dalamnya lah tu. Jadi macam mana untuk kita memberitahu kepada orang lain yang sebenarnya sekiranya kita bawa kes ini ke mahkamah, mungkin akan menutup lebih ramai lagi orang punya mulut daripada terus memfitnah. Dan sebenarnya lebih bagus begini ataupun bagaimana? Supaya orang tak berani nak buat. Sebab tu kena lihat dulu apakah perkataan yang digunakan. Yang pertama, kita tengok kalau macam kelucahan terlampau, dia bukan lagi civil. Dia telah menjadi jenayah. Jadi macam contohlah misalnya, saya bagi situasi lah senang. Ada satu pasangan ni selalunya waktu bercinta semuanya indah. Tapi bila dah putus ni, itu yang macam-macam keluar tu. Segala gambar peribadi semua dimuat naik. Lepas tu ada tulisan, kadang-kadang buka sampai fake account. Fake account tu kita nak tujukan pula siapa penulis dia. Betul ke dia tidak. Tapi rahsia yang dituliskan hanya dia sahaja yang tahu. Boleh agak lah tu kan. Jadi dalam keadaan ni, itu adalah kelucahan terlampau. Di dalam, bila kita buat report, contohnya, dia jatuh di bawah Seksyen 233 atau Komunikasi dan Multimedia tadi, 1998. Jadi pihak polis akan menyiasat dan menyiasat, dan kalau ada elemen akan didakwa ke mahkamah. Jadi kita sebagai pengadu ni tak perlu keluarkan duit pun sebab laporan polis tak perlu bayar, bawa ke mahkamah pendakwa raya yang bawa. Jadi tak ada apa-apa kos. Dalam keadaan tu kalaulah yang melibatkan reputasi perniagaan misalnya, dah tentu kita nak bersihkan nama. Betul. Jadi perniagaan ni memang dah ada bajet lah. Harga pun boleh dibincang. Harga boleh dibincang. Betul. Jadi dalam keadaan tu dengan cara untuk kita stopkan, kita hentikan
maka ada hasilnya. Lebih baik. Dan satu lagi saya nak ketepikan stigma orang. Ada orang kata, tapi saya bukan selebriti. Dia tulis macam-macam pasal saya kan. Boleh ke saya tuntut dekat mahkamah? Sebenarnya ada kes-kes yang orang awam bukan selebriti, tidak dikenali. Ada yang dapat puluhan ribu. Yang contoh kes-kes yang kita kendalikan, isu suami isteri bercerai, isu tak bayar nafkah, kata tuduhan daripada bekas isteri. Dalam keadaan tu mahkamah masih dengar. Walaupun background tu macam contoh latar belakang suami tu tak ada siapa-siapa pun. Masih dengar. Sebab sistem keadilan di Malaysia ini bukan kepada siapa kita. Tetapi apabila kita melanggar undang-undang tu sendiri. Kalau undang-undang jenayah, ambil tindakan jenayah. Undang-undang sivil nak bersihkan nama, nak dapatkan ganti rugi, ambil undang-undang sivil. Okey, public figure tak public figure, fitnah tetap fitnah. Kalau anda rasa diri anda difitnah yang boleh merosakkan reputasi kerja, status sosial ataupun memberi kesan terhadap psikologi, jangan tunggu-tunggu lagi, apa lagi, see in court. Okey, doktor, sedikit mungkin tips kepada penonton-penonton kita ini secara ringkasnya, bagaimana untuk kita melalui menghadapi keadaan sebegini untuk mengawal kesihatan mental kita. Okey. Anger management tips tadi sangat penting. So take time off daripada social media. Social media holiday sangat penting. Sukanya dengar. Detox. And then, yes, detox it. Dan sesetengah orang, dia orang perasan benda-benda ni sampai dah viral sangat, sampai dah mengacau sangat, nak tidur pun tak boleh. Alright. So ada benda-benda yang kita boleh buat untuk pastikan sleep hygiene kita, kita dapat tidur yang lebih lena. Okay? Most people, dia orang cakap, I tak boleh nak tidur sebab I tengah stress, tengah depressed. Therefore, jadi tak boleh tidur. But it's actually bidirectional. Arus jalan dia two ways, dua hala. You tak tidur yang bagus, your mood pun akan affected. Mood you tak bagus, you pun tidur tak bagus. So, kita try pecahkan kitaran tu. Alright. So I've also shared some sleep hygiene tips. Kalau korang nak tengok nanti, you can put it up. Okay. Alright. And then yang last sekali, satu tip yang paling mudah, kebanyakan kita tak guna. Matikan notifikasi tu. Mute notification. Saya buat tu. Yes. That's a very important WhatsApp pun tip. saya mute juga. Social media holiday, Yes. detox. Detox. Benda. Yes. Okay.